Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan adabul khala', iaitu adab yang berkait dengan buang air ni, berkait dengan bilik air ataupun berkait dengan buang air itu sendiri. Hadis yang ke-8 pada muka surat 170. Nah, perbincangan kita ni masih lagi berkait dengan adab-adab ataupun sunnah yang berkaitan dengan buang air. Hadis yang ke-8, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Sesiapa yang menggunakan batu untuk beristinja, hendaklah dia melakukan dengan bilangan ganjil. Ini hadis yang ke-8, hadis riwayat Abu Hurairah, yang mana secara umumnya maklumat yang disebut oleh Nabi ataupun sabda Nabi dalam hadis ini ada dua perkara. Yang pertama, Nabi SAW sebut sesiapa berwudu hendaklah dia falyastansir, ni kalau terjemah asal dia hendaklah dia buang air yang dia masuk ke dalam hidung. Dia kalau masuk ke air ke dalam hidung tu istinsyak tu. Istinsyak tu makna masuk ke air dalam hidung. Istinsar, buang. Walaupun tidak disebut masuk, bila sebut buang tu maknanya nak boleh buang tu dia kena ada air dalam hidung tu, makna adalah masuk tu. Tapi kalau nak kira asalnya, masuk tu istinsyak. Buang air daripada hidung tu panggil istinsar. Itu sunat lah, sunat. Sunat. Cumanya kalau kita tengok dalam huraian hadis, apa hikmat? Misalnya dalam syarah Bulughul Maram, dia ada dibincang dengan panjang lebar jugalah. Jadi bila nak masuk air ke dalam hidung, dan ada hikmat dia, antara hikmat dianya kalau dalam syarah-syarah barulah yang saya tengok, dia kata boleh menyegarkan juga. Kalau ada seseorang itu dia ada masalah pernafasan lah, kita kata apa dia, kita kata resdung ke misalnya, dia boleh menyegarkan. Dia panggil khayshum tu. Khayshum ni sini. Khayshum ni sini. Ni orang panggil batai erang tu bahasa Kelantan. Batai hidung tu khayshum. Ni saluran pernafasan lah. Jadi dengan kita istinsyak, masuk air tu dia kena sampai ke dalam lah, sampai rasa pedis kita. Masuk kalau masuk sikit sangat tu tak kira, tak jadi, tidak tercapai maksud dia. Masuk, sebab tu dia masuk tu dia buat gitu. Tu. Ada dalam hadis Nabi sekali dengan khomo, ambil air khomo tu sekali serentak dengan sedut masuk ke dalam hidung. Ada riwayat sebut tu berasing, tak apalah buat, boleh buat mana-mana pun. Cuma setengah ulama kata hadis yang kuatnya hak buat sekali tu. Maknanya kena, sebab tu dia panggil ghurfatain dalam hadis sebut. Ghurfatain ni makna ambil tu dengan dua gini. Ni dia panggil ghurfah. Ghurfah ni sekali cebok. Kalau ghurfatain ni mana dua, ambil dua gitu. Sebab nak banyak ni, sebab nak khoma lagi nak masuk dalam hidung ni. Tak apalah. Kalau tu. Cumanya ada juga ulama bahas, air yang dimasukkan dalam hidung tu sebenarnya air tu mesti air yang bersih, yang tidak tercemar. Hak terbaiknya air asal daripada tanah, barulah dia ada kesan kebaikan untuk khayshum itu. Jadi kalau air jenis klorin ataupun air tidak bersih tu tidak sesuai, jangan masuklah, dia boleh mudarat. Itu ada juga disebut gitu. Ada juga disebut gitu. Jadi perkara ini kalau kita tidak boleh buat setiap kali ambil wuduk pada mula-mula kita bangun tidur tu,
Wuduk mula-mula dalam hari tu, mana sebelum sembahyang subuh tu, bang, hak tu molek buatlah. Sebab dia boleh menyegarkan saluran pernafasan. Tu. Itu ada disebut. Kalau kita tidak tahu apa hikmat dia, apa khasiat dia, bila Nabi buat, mana ada kebaikan lagi. Bila Nabi buat ada kebaikan. Tapi bagi orang yang tak biasa buat, payah juga tu. Dia takut lemah. Dia kata masuk dia atau pedih sangat. Dak, pedih mula-mula, engkau tak biasa. Tapi kalau boleh buat tu molek. Ni termasuk dalam sunat lah. Jadi fal yastansir itu hendaklah tu, sebab itu ada makna perintah tu. Lam amar tu fal yastansir, lamul amri lam amar. Perintah di sini bukan makna wajib mengikut ulama, tapi sunat. Wa man istajmara, dan sesiapa yang beristinja dengan batu, maka dia kena ganjilkan. Ganjil. Dalam riwayat kata 3, setengah kata 1 sebutir batu boleh. Kalau sekiranya batu tu agak besar sikit, dan kita boleh guna 3 bucu. Ada juga sebut di segi pekoh lah. Tapi kukuk mana hak zahir hadis, hak jumhur ulama kata kena bermula dengan 3 batu. 3 biji batu. Batu yang kesak, yang boleh menanggalkan air najis itu. Kemudian kalau tak cuci lagi, kena buat, kena 5, jangan 4. Tu juga termasuk dalam perkara yang sunnah lah. Mana kalau buat 4 pun tidak dosa, cuci juga. Tidak kata bila buat 4 tu kira tak cuci. Kalau ambil wuduk pun tak jadi. Tidak begitu maksudnya. Tidak begitu. Baik, cuba tengok sini. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya semula adalah wajib. Adalah kewajipan wuduk. Zahirnya gitulah. Sebab lamul amri fal yastathim, maka hendaklah. Takut difaham wajib. Dia panggil amar, itu perintah. Kaedah usul fiqh menyebutkan bahawa fi'il amar menunjukkan makna wajib. Namun jumhur ulama tidak berpendapat demikian. Tidak pendapat gitulah. Namun begitu jumhur ulama tidak berpendapat ianya wajib berdasar pada bukti-bukti yang lain, seperti ayat Quran di dalam surah Al-Maidah yang tidak menyebutkan tentangnya. Tu dalam ayat berapa, ayat 6 surah Maidah tu nak sebut idza qamu ila salati wa idza qamu ila fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tak ada sebut tu. Mana sebab ulama terima apa yang disebut dalam ayat surah Al-Maidah tadi tu, itu rukun wudu. Rukun wudu. Mana hak disebut dalam hadis tu hak sunat. Jadi makna hak ni tidak disebut dalam hadis, maknanya tidak wajib lah. Lepas tu hadis tu sebut tu dengan guna fi'il amar. Fi'il amar tu boleh juga dengan makna galakkan, sunat saja. Bukan semua makna wajib. Walaupun asal mengikut kaedah usul fiqh, al-amru bimakna al-wujub. Perintah dalam nas dia memberi erti wajib, tapi bukan semua. Misalnya di sini. Sebab kalau ada qarinah-qarinah lain, maklumat-maklumat lain yang kita boleh pakai sehingga kita boleh faham tidak wajib, tak boleh pakai dengan makna wajib. Kena tengoklah. Ni nak tahu ni dia kena belajar usul fiqh lah. Baik. Begitu juga di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang kaifiat wuduk Nabi SAW, ada yang tidak menyebutkan amalan-amalan sunat seperti istinsyaq atau istinthar. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumhur ulama berpendapat amalan tersebut termasuk dalam sunat wuduk. Kalau buat tu molek lah. Dia saya ingat ni, kalau orang tua kita dulu tak tinggal, dia buat molek ni. Saya tengok orang tua lah. Molek lah kalau boleh buat ni. Perbincangan lebih detail akan dibincangkan dalam bab dia akan datang. Jadi perintah kedua itu mengganjilkan penggunaan batu ketika istinja telah dibincangkan dalam hadis ketiga bab ini. Ya boleh. Iyalah. Kalau saya buat gini, bila dia gini. Kalau bau, sebab tu saya bila kalau nak ambil wuduk air tu, kita tengok kalau tak ada bau tu baru kita guna. Kalau ada bau kita tak guna untuk hidung. Biasa saya gunanya air ni lah, air dalam botol ni khusus untuk istinsyaq itu. Air mineral tu. Sebab gini, ialah kita berhati-hatilah sebab dalam syarah nama apa kita tu Idhahul Ahkam tu. Syarah Bulughul Maram tu dia sebut. Ada sebut. Dan masa saya belajar pun guru saya kata hak ni kena air tu hak asal daripada tanah lah. Kalau itu lagu tu molek benar lah. Dia sesuai. Tu. Takut tak dapat. Sebenarnya dalam kitab klasik pun ada sebut perkara ni. Air tu. Misalnya air tasik ke air sungai. Itulah maksud air tercemar asal daripada tanah.
Kalau air capur dah tu takut masalah lah. Takut terganggu. Kalau saya, pengalaman saya lah. Kalau kita, sebab ada kadang-kadang tu dia mau, kadang-kadang tak. Kadang-kadang mau kita duduk tepi dia punya air di bahagian tu tak. Kadang-kadang tu bau kuat. Tak panggil tu bau dah. Kalau hak merah tu supaya air tu tak boleh lah tu. Merah merah tu kata tu lagi tak sesuai lah. Jadi molek-moleknya guna hak air yang kita yakin bersih lah. Baik, seterusnya hadis yang ke-9 hak ni kalau guna batu ni satu kau lagi lah. Kalau guna batu, kalau tidak guna batu misalnya guna tisu, mana tak timbul masalah dia gini. Sebab itulah dalam segi fiqh ulama kata apa sebut guna tiga. Guna tiga ni ramai jugalah ulama sebut guna tiga ni ayatnya kalau tu kemungkinan untuk bersih tu payahlah kalau sebutir batu. Mana kalau tiga tu kira-kira untuk bersih tu lebih kita kata lebih menasabah lah. Tapi kalau tiga pun rasa tak bersih, tak meyakinkan lagi, boleh guna lebih pada tu. Sebab tu Nabi kata istitar tu mana apa ni, yutir tu, itar tu maknanya ganjil. Mana kalau tiga tu rasa tak cuci lagi kena buat 5. Selepas tu kalau tu rasa tak cuci kena buat 7. Itu disebut oleh ulama. Tapi kalau tisu, sebab ada yang sebut pada saya, wallahu alam lah, itu pandangnya dia lah. Jadi dia kata kalau guna tisu pun kena gopar tisu biar jadi ketus buah batu tu. Ada yang kata begitu. Tu tak ada disebut tu, tu pandangnya peribadi semata-mata tu. Tak perlu gitu guna tisu tu kan. Tak perlu gopar jadi tu sahaja lama je gitu. Tak perlu gitu. Tisu tu memang dia sifat dia buat untuk tandas tu, memang dia boleh menghilangkan air najis, dia buat kesat dah tu. Pakai begitulah. Jadi kalau ada ustaz kata gitu, itu pandangan peribadi dia lah. Tak mesti gitu. Ya. Ada pandangan ulama sebut dalam kitab. Dia kata sebab 3 batu tu sebenarnya untuk mudah pegang lah. Katakanlah ada jenis batu yang sesuai lah. Ni andai ya ulama fiqh. Dia kata kalau pun tak apa, asalkan kita boleh jamin cuci. Sebab tu saya dalam kih ni kita ambil asal. Kalau kita nak guna batu maknanya sebutir-sebutir tu. Sebab hasa tu tak ada sebut dalam hadis. Sebutir batu tapi mucu dia tu banyak, maknanya jadi semacam 3 juga. Hak tu pendapat ahli fiqh. Tak ada dalam nas hadis sebut gitu. Gitu. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, bahkan bukan dalam mazhab Syafi'i saja, cara istinja yang terbaik adalah gabung kedua-dua cara tu. Misalnya guna tisu lepas tu baru guna air, ataupun guna batu lepas tu baru guna air. Kalau tempat kita lah ni dalam konteks tandas seperti kita sekarang ni tak sesuai lah guna batu. Guna batu kak. Jadi lepeh kat lah tu. Tisu sesuai. Guna tisu lepas tu buat ada tu sapuh kan. Lepas tu kita guna air pula. Hak tu lebih sesuai, lebih afdal ulama kata. Sebab apa? Sebabnya dia tujuan Nabi suruh guna 3 biji batu tu supaya tangan kita ni tidak kena direct najis tu. Tu tujuan dia ni. Lepas kalau guna apa yang ulama kata lebih afdal guna batu ataupun yang seumpama batu, kemudian guna air pula. Sebab apa? Sebab guna air ni hak asal dan dia lebih menyucikan berbanding dengan sesuatu yang pejal, sesuatu yang kesat itu. Lepas tu tangan pun dia tidak kena direct najis. Kalau kena pun sedikit saja. Mana dia guna istilah tu li takhfifin najis, untuk menipihkan najis tu. Lepas tu guna air pula. Tu lebih baik lagi. Sebab kalau guna batu ni, yalah kita sebut benda ni tak. Kalau curah buruk payah kalah tu. Kau jenis curah buruk tu. Galau kalah tu. Kena batu tajam pula. Sebab kalau batu sungai batu sungai licin tu tak boleh. Dia syarat batu tu jenis syarat sebab batu kuari tu. Dia boleh tarik najis tu. Kena pilih kalah lah. Kalau batu sungai hak kalah tu. Dia kata tak ayah lah ustaz, batu sungai bahang sungai lalu mengata tepi sungai dah tu. Tu hal lain. Tu hal lain, hak tu moleknya. Tapi kok mana berguna air tu lebih lagi. Tu. Sebab itulah zaman Nabi, kena ingat zaman Nabi, hak istinja dengan batu ni kalau di rumah dia tidak istinja juga dengan batu. Dia guna air kalau ada air. Hak istinja guna batu ni kau sehat tak ada air. Pada pasir kau tak ada air.
Dia ambil lah batu-batu bukit tu, gitu je lah. Tapi kelik dia basuh pula. Tapi nak ayatnya dalam keadaan tu boleh ke tak kita bincang tentang istinja ni, sebab dia berkait dengan nak semaya. Jadi bila gitu, boleh ke tidak nak semaya? Nak ambil wuduk lah lepas pada tu. Boleh, dikisah dah. Tapi ada setengah-setengah kelik tu dia basuh pula apa-apa, nak supaya lebih cuci, itu hal lain. Tapi kalau sekadar untuk ambil wuduk, boleh dah. Sebab dia tak boleh ambil wuduk selagi tak sesat taharah tu. Tak sesat dia punya istinja tu, tak boleh ambil wuduk, tak sah. Gitu maksud dia. Kalau kita ni nak kalau kita, pokok kita ni setengah-setengah rela tak maya tak ada air. Tisu bertambah di rumah. Tu tak. Rela tak maya, apa tak biasa. Capur dengan jahil tu. Nah, sepatut dia boleh guna tisu tu patut ambil wuduk. Katalah tak cukup, air ada sikit. Ni orang panggil andaya pekoh lah. Air ada sebotol. Botol ni kecil ni, botol kecil. Dia kelih tak ada gamuk. Dia 2 kali minum habis dia tu. Ni ada botol. Tiba-tiba sakit perut. Sakit perut, buka-buka tak ada air. Sekala cek dulu air tak ada tu. Hari ni tak ada nak cek ni. Sesat tu tak ada air. Nak buat lagu mana? Sudah nak guna ni pun tak cukup. Ni tak cukup nak basuh berak tu. Lepas tu lagu mana? Lepas tu ya air ada. Sepatut kalau kita belajar fiqh, tak gunalah tisu. Kau ikut apa saja yang kesat. Boleh lah. Lepas tu ambil wuduk guna air. Ni boleh ni ambil wuduk cukup ni. Sebenarnya. Kalau ikut kaedah yang betul. Maknanya boleh. Tu kita. Jadi kita kena yakin lah. Lepas tu kita rasa tak selesa lah. Memang lah. Kalau orang ada pengalaman, dia akan rasa tak apa. Fiqh benar tu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut tentang ada masyarakat Islam yang berada di kawasan panah tu. Nabi suruh basuh tangan dulu kan bila bangun tidur tu. Memang sebut dalam syarah hadis tu ulama sebut memang istinja dengan batu ni sebenarnya dia tidaklah suci bersih seperti guna air. Tetapi bila fiqh kata begitu, kita kena yakin bahawa sudah dikira bersih, taharah kita sesat, boleh ambil wuduk. Itu apa panggil fiqh. Jangan pergi banding air. Kalau kita banding air bersih, memang tak boleh banding lah. Memang tidak sebersih guna air. Tapi dari konteks fiqh kita nak guna, setelah kita nak guna, mana selepas kita buang air, kita istinja dengan batu, memang boleh dah ambil wuduk. Mana kita semaya pun sah, tak ada masalah. Mana kelik tu tak perlu basuh dengan air, tak perlu dah. Hak nak basuh dengan air, nak subuh itu tu hal lain. Begitu maksud dia. Ya. Tak ada air. Air ada tapi nak cebok tak ada. Lepas tu nak buat lagu mana tak? Mana air tu dalam air tu, air kata ada air tu, mana air tu? Dalam dia punya pam dia tu lah. Mana tak ada pahit. Dia jenis tandan, dia ada tekan. Dia ada tempat tekan dia tu, tapi kena duduk. Orang kita masalah sikit. Tu memang saya pun tahu tu. Dia tengok tak ada pahit, tak ada apa. Sebenarnya ada tu. Kena duduk situ lah, tak lupa dia tu tak. Dia ada tempat tekan dia, memang dia tubik. Ada setengah-setengah. Baik, kalau tak ada lah, nak buat macam mana? Dia sebenarnya kalau mengikut ulama, katakanlah ada air, dia gini, istinja ni sebenarnya bukan kerana kita ada air. Kalau tak ada air pun boleh mengikut ulama, kita nak istinja lah batu. Tidak kan boleh. Dari Fiqh Syafi'i kata boleh. Dalam kis tu nak buat macam mana? Nak air tu tak tubik. Yalah dalam makut dalam lepas tu kena buka tu. Tak boleh buka, nak buat macam mana? Guna sani lah. Tisu ada tu, guna tisu. Lepas tu kita puasa, yalah memang lah. Betul dah tu memang akan puasa tidak sempurna seperti air. Boleh guna, tak ada masalah. Tu tapi guna tu kena ingat satu perkara lah. Cara guna tu Guna tu ni saya pun ada pengalaman ni. Sebab kita faham daripada fiqh, mana guna tu kena cermat supaya jangan kena tangan tu. Kena cermat. Maknanya besarkanlah kena tisu tu. Kira lah ke mana berjauhi kena tangan. Kalau kena tangan jadi masalah air pula. Kena bersih pula waktu tu. Lepas tu nak bersih lah ke mana pula, air tak ada ni. Boleh tahan buat tu, buat gini dah. Tekan tu dia tubik tandah ke bawah kalau kena tangan. Mudah ya. Buat itu kan, lepas tu guna tisu tak apa. Tu kena buat gitulah memang lah. Saya pun ada pengalaman juga tu. Kita pergi memang tak ada.
Tak ada terus. Setengah tu dia ada tempat batan tekan tu. Dia tubik macu air kat bawah. Tak ada. Setengah tu tak ada. Memang jenis dia ni ada masa buat tanah suruh guna tisu gitu. Tu kita guna tisu tu perlu kita ngaji fiqh tu. Tu Cuma sebab tu saya pernah sebut, guru saya pernah sebut, kalau orang Islam kalau dia buat tanah dia kena ambil kira dari segi fiqh. Orang kata dia tidak orang Islam dia tak ambil kira tu, istinja tak kira dah pakai sapu begitu ya. Kalau orang Islam sepatutnya dia kena ambil kira. Hak afdalnya mana? Ada tisu, patut ada pahit, tu lebih baik. Tu lebih baik. Gitulah. Cuma kalau kita tak ngaji, kalau kita tak tahu tu kan rasa sebuah salah juga nak semaya tu. Guna tisu saja tak ada gamuk kata tu. Guna tisu, lepas tu nak ambil wuduk bahaya di sini akak kaki pakai atas tu. Tak apalah. Kukuk mana pun kalau kita tahu dia tidak teragak-agak, tidak rasa was-was semaya tu. Kalau tak tahu boleh timbul was-was tu. Silap-silap bulan pakai tak semaya. Silap-silap hari bulan. Kau gitulah kita belajar ni. Sebabnya dalam syarah tu dia sebut, dia kata bila seseorang tu istinja, bila seseorang tu buang air, dia kena istinja juga ke mana pun. Tak ada air guna batu, tak ada batu, bahkan kalau tak ada semua boleh guna kayu kayu pun boleh. Dah upuk kering tu boleh. Tu cuma kena jaga jangan kena tangan, kiralah ke mana. Dia tak boleh dalam keadaan gitu kita nak ambil wudu tak boleh. Kalau ada kain pecah dia panggil, kalau kita fiqh tu dia panggil perca kain, tak perca dia panggil. Perca ni kata bucu ujung kain lah. Guna tu. Kalau ada guna tu apa saja asalkan dia boleh menghilangkan ain najis tu. Disebut gitu ya. Dia tak boleh nak ambil semaya tu dalam keadaan kalau tidak istinja tak boleh. Kecuali dalam keadaan yang tak ada bahan, apa-apa bahan pun tidak ada, tu lain cerita. Tu dia jadi hukum, tidak hukum asal lah. Dia tak ambil kira tu. Gitulah. Sebab tu dia fiqh kita ni sebenarnya kalau dalam bab nazafah ni, bab taharah ni dia ketat, tetapi kalau dalam keadaan tu dia jadi luas semula. Itu kaedah fiqh juga. Idza daqa ittasa'a. Mana kena tengok gitulah. Baik, hadis ke-19 an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulam idawah min ma wa anazah yastanji bil ma. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat buang air. Ni kata Anas dia kata Rasulullah pergi tempat buang air. Lalu saya dan seorang lagi ghulam. Ghulam Ghulam di sini ni dengan erti kanak-kanak. Bukan kanak-kanak mana mereka kita kata umur 9 tahun, 10 tahun gitu. Sebab ada setengah-setengah tempat tu ghulam itu dengan makna hamba pun ada. Setengah-setengah tempat sini maknanya kanak-kanak. Sebabnya Anas sendiri pun ni umur 11 tahun. Dia ni Anas ni antara sahabat muda lah. Baik. Saya dan seorang lagi kanak-kanak membawa satu bekas air dan tongkat. Setengah ulama kata anazah ni lebih tepat makna tombak yang pendek. Anazah. Biasanya ni dia bawa ni tombak yang tidak digunakan dalam peperangan. Sebab dia tu pendek. Kalau tombak biasa guna peperangan dia sama tinggi dengan tuai dia tu. Hak ni tak, dia separuh. Hak ni lah biasa Nabi guna untuk sutrah. Bila salat sutra Nabi letak pacak sejengkal lepas daripada tempat sujud Nabi letak pacak itu. Dia panggil anazah. Kalau kita kata tongkat pun tapi dia ada mata seperti lembing tu, di ujung dia tu. Sebab apa? Sebab orang Arab dia perlu kau gini untuk keselamatan dia kalau dia pergi pada pasir. Kalau tidak bawa lembing. Sebab lembing ni kita kata bila sebut lembing rom tu lembing tu hak panjang. Ni anazah ni makna lembing yang pendek. Kalau dalam kitab Arab dia sebut gitu. Kalau kita sini semua tongkat mana bukan tongkat biasa, tongkat hak tajam ujung tu. Tu. Khala iaitu tempat buang air. Apa ni? Dan anazah yastanji bil ma. Dan Nabi beristinja dengan air. Jadi apa guna anazah tu? Untuk sutrah lah. Untuk jadi sutrah untuk salat. Baik, khala iaitu tempat buang air di dalam hadis ini ialah di padang atau di luar rumah berdasarkan kepada keperluan yang dibawa seperti tongkat. Anazah isnah tongkat yang lebih panjang dari tongkat yang biasa digunakan dan lebih pendek daripada lembing. Lebih pendek daripada lembing. Tapi kalau kita tengok tu dia kata ada mata juga lah, tajam juga. Sebab kalau lembing rumh tu lembing tu memang lembing biasalah panjang tu.
Ia biasa dibawa oleh Nabi SAW untuk diletakkan di hadapannya ketika sembahyang sebagai sutrah. Ia digunakan juga sebagai pelindung dengan cara baginda SAW memacakkannya lalu meletakkan kain di hujung supaya tidak baginda dapat dilihat dengan jelas, supaya terhalal lah. Mana letak kain. Jadi isyarat, kalau orang tengok, orang tahu. Maknanya ada orang sedang istinja, orang tak gila isyarat. Itu fenomena di tanah harap gitu. Dia letak tanda gitu. Bila ada jenis gitu, orang tahulah mana ada orang sedang qada hajat tu. Masyarakat begitu pada waktu tu. Baginda SAW menggunakannya untuk melembutkan tanah yang keras supaya air kencing tidak melantung semula kepada anggota tubuhnya atau pakaiannya, dan pelbagai keperluan boleh dimanfaatkan dengan menggunakan tongkat tersebut. Salah satu bukti yang menunjukkan bahawa khala dalam hadis ini adalah di luar rumah, ialah yang berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kanak-kanak luar. Jika rumah khidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, perkara tu khidmat tu dilakukan oleh isteri Nabi lah. Mana kalau nak bawa air ke apa tu, kalau dalam rumah isteri Nabi. Bila di luar, makna bila budak Anas, lepas tu dia kata ada seorang budak, maknanya di luar rumah ni. Dia ginilah mudahnya. Kalau kita tengok berkenaan dengan hadis-hadis ni, hak berkait dengan buang air ni, hak guna anazah, guna tombak, ataupun tak boleh menghadap kiblat, semua hak tu berkait dengan hak di luar rumah dalam hadis sebut. Hak berkait, Nabi tak benar kita ketika buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, atau hadis-hadis umpama itu, ataupun bila dia buang air dia letak sutrah cara tu, itu qada hajat di luar rumah, bukan di dalam rumah. Sebab dalam rumah pun ada juga, sebab Nabi tu dia ada dah bilik air dia. Cuma setengah ulama kata bilik air tu untuk kencing sahaja. Kalau untuk kita terbuang air besar, dia pergi ke tempat lain juga, sebab sistem tu tak ada lagi zaman Nabi. Ada yang sebut gitulah. Baik, idawah, kalimah idawah yang disebut dalam hadis ni ialah bekas air yang dibawa oleh Anas. Idawah ni sebenarnya sejenis bekas kecil yang diperbuat daripada kulit untuk diisikan air. Dia seperti baldi lah, cuma diperbuat daripada kulit supaya kita tu buat timba guna tu apa ni? Upih mana? Dia panggil upih lah, upih. Buat timba, comel juga. Dia buat siapkan megas lalu. Ni dibuat daripada kulit. Tetapi dia besarlah bahagian seperti baldi, cuma dibuat dari kulit, panggil idawah. Dia banyak orang Arab ni hak buat dengan kulit ni, qirbah misalnya nama, hak tempat sipai untuk minum tu. Hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW beristinja menggunakan air. Istinja menggunakan air lebih membersihkan kerana ia menghilangkan zat najis serta kesan dia. Berbeza dengan istinja menggunakan batu kerana ia hanya menghilangkan zat najis saja tetapi tidak menghilangkan kesan. Boleh jadi bau tu boleh jadi ada. Perbincangan tentang istinja menggunakan air atau batu telah berlalu di dalam bab yang lepas lah. Ni kalau dalam Sunan Nasa'i dia bincang agak panjang juga ni. Berkenaan dengan hal ini. Hadap boleh rujuk dalam kitab Bulughul Maram Idaul Ahkam tu, dia syarah hak baru tu. Dia sebut juga pandangan-pandangan ulama di muasir hak semasa ni. Baik, seterusnya kita pergi pada fasal yang kedua, hadis yang ke-10. Ingatlah fasal kedua ni hadis tu bercampur-campur, sebab dia kalau hadis-hadis fasal pertama tu hadis hak kuatlah. Biasanya Bukhari Muslim. Masuk fasal kedua ni perbincangan topik yang sama tapi hadis tu agak tidak kuatlah. Memang begitu cara metod penyusunan kitab Mishkat ini. Hadis yang ke-10 di bawah fasal yang kedua. An Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala naza'a khatamah. Wa qala Abu Daud hadha hadithun munkarun. Wa fi riwayatihi wad'un. Wada'a badala naza'a. Wa fi riwayatihi wada'a badala naza'a. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak masuk bilik air, baginda sallallahu alaihi wasallam membuka. Membuka, nazak ni mana buka. Cincin dia. Kata Abu Daud hadis ni mungkar. Mana lemah yang berat lah, dhaif yang berat. Dalam satu riwayat dia lain, Abu Daud juga ada riwayat Anas. Riwayat mana riwayat Anas hak lain, tepat nazaa tu dia guna wada'a. Wada'a ni mana letak. Mana Nabi cabut, Nabi letak. Sebenarnya lebih kurang ya. Bila kata cabut, dia kena letak lah. Tapi
ulama di sini disebut, no ayatnya perbezaan lafaz tu disebut. Dalam riwayat Anas ada sebut naza'ah khatamah, dalam riwayat Anas asal lagi ada disebut wada'ah. Gitu ya. Ataupun dia gini ya, wa fi riwayatihi, sebab Abu Daud kata mungkar hadis ni, dia kata mungkar. Dan dalam riwayatnya, mana riwayat Abu Daud lah. Mana kita kembali pada dhamir terdekat. Dari riwayat Abu Daud dia kata tempat naza'ah tu wada'ah. Ni makna letak lah, wada'ah letak. Tapi kalau naza'ah maknanya cabut. Buai cicing tu. Baik, tak apalah. Kita tengok di sini. Baik, dalam hadis ni terdapat dalil. Sebelum kita bincang bawah, cuba tengok nota kaki bawah tu 271 tu. 271 tu. Nabi membuka cincinnya, naza'ah tu. Terjemah membuka ataupun buai boleh nazak ni. Baik. Sunan At-Tirmizi bab hadis yang datang berkenaan memakai cincin setelah sebelah kanan. Sunan Nasa'i dalam kitab dia Sunan Kubra dia, Al-Kubra, hak kita hasa dia, bab mencabut cincin ketika masuk bilik. Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini selepas mengemukakannya sebagai hasan sahih. Hasan sahih gharib, tiga tu. Maknanya dari satu sanad, dari satu jalur sanad hasan taraf dia. Hadis ni juga dari satu sanad lain sahih, tapi ada dari segi sanad lain gharib sebab dia banyak jalur sanad. Imam Nasa'i selepas mengemukakan hadis ini memberikan hukum terhadap hadis sebagai ghairu mahfuz. Ghairu mahfuz ni maknanya lemah lah, tidak terpelihara, tak kuat lah. Ghairu mahfuz, iaitu tidak terpelihara. Maknanya kalau nak buat hujah tu tak berapa kuat lah. Kalau ada hadis lain sebut dalam bentuk lain berkenaan ni, kena pakai lain. Ghairu mahfuz. Baik, tak apalah. Sebab tu saya kata fasa yang kedua ni hadis dia tu memang gitu sifat dia. Ada kuat, ada tidak, ada dipertikaikan, ada tidak dipertikaikan. Tu. 272 kata Imam Abu Daud, dia kata hadis ni mungkar. Cuba tengok Sunan Abi Daud bab cincin yang disebut padanya nama Allah. Mungkin boleh ubahlah sikit kalau tengok cincin yang diukir tu. Diukir padanya nama Allah. Itu maknanya disebut tu. Nuqishah. Nuqish ni maknanya diukir. Cincin yang diukir nama Allah. Bolehkah dibawa masuk tandas? Dalam Sunan Abu Daud ada bab khusus tu. Imam Abu Daud menghukumkan hadis sebagai mungkar sebagai isyarat kedhaifan hadis ini. Syekh Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani juga menghukumkan hadis ini sebagai dhaif dalam tahqiqnya kepada kitab Mishkatul Masabih. Mana hadis ni lemah lah. Hadis ni lemah. Dia gini sebabnya berkenaan dengan kalau ada ukiran nama Allah ke apa tu, khilaf ulama. Sebab kalau nak letak mana, kalau letak dalam seluar pun buat masuk juga. Sebab itulah jadi tandah ni hak mana orang panggil tandah ni? Hak ni bila maksud dia apa dia? Cuba tengok semula. Nabi bila masuk pergi ke al-khala tadi kan, maksud al-khala tadi dia dah ta'rif tu dalam hadis sebelum ni. Khala ni mana tempat terbuka. Jadi bila masuk khala, masuk mana? Tempat terbuka tu. Bukan bilik air tutup pakai kita ni. Patut orang panggil khala gapo. Jadi maknanya hadis ni maksudnya masa, maknanya bila pergi nak buang air, masa nak buang air tu pecahlah. Letak tepi ke. Tu maksud dia sebenarnya. Bukan bilik air ada dinding ni, sana ayat daripada pasir gitu. Khala tu. Maknanya bila nak buang air tu, nak kecil tu. Hak tu ulama kata khilaf lagi tu. Mana kalau dia pakai bukan dengan maksud nak mempersendahkan nama Allah, moga Nabi, cok Nabi tu sebenarnya cok mohor untuk cok surat dan sebagainya. Jadi bawa pergi ke bilik air tu, Nabi kalau mengikut hadis pecah. Memanglah ulama kata hak moleknya pecah lah. Tapi kalau tak pecah, ataupun dia letak dalam poket, dalam beg dia, ataupun dia pusing mata tu, dia pusing jadi duduklah ke dalam, tak nampak. Misalnya dia buat gini, mata dia duduk depan, dia pun pusing, dia pun duduk gitu. Katakanlah jadi tak nampaklah. Ulama kata hak tu boleh. Cuma semolek-moleknya kalau buai tu lagi molek. Jadi buai nak tak mana, tak tepi lah. Tu kalau dulu, kalau bilik air seperti kita telan. Hak orang panggil tandahnya
makuk tu ya. Makuk tu ya tanah. Enggak boleh saya letak lah bagian. Sebab tu bagi saya kukuk mana pun kita terima ulama kata kalau kita boleh usahakan dan tidak hilang cincin tu, tidak dicuri oleh orang, selamat kita letak, molek kita pecah lah letak. Sebab tu saya kata bilik Aila ni sesuai. Kadang-kadang dia ada warak pula tu. Di tu hal letak situ. Sekali dengan telefon. Tu. Lepas tu hak moleknya tak usah pakai lah cincin ada tulis gitu. Senang hak molek. Buat payuh dia belakang tu. Hak Nabi tu sebenarnya cincin tu dia bukan untuk perhiasan sebenarnya. Pakai tu sebab cincin tu dia diwarisi oleh khalifah selepas tu. Hilang di zaman Sayyidina Uthman. Cincin tu bila surat resmi kerajaan dia titik dengan lilin tu dia tekan tu. Dia tekan tu. Muhammad Rasul Allah ditulis di atas tu. Jadi kalau ada orang tulis nama Rasulullah ke apa tu, bagi saya tak sesuai tu. Tak sesuai. Sebab ada dalam keadaan tertentu tu memang tak sesuai. Termasuk betul lah ulama kata boleh paling tidak kita kata su'ul adab, buruk akhlak kalau buat begitu. Tak comel lah. Kalau boleh halal lagi malah. Memang ada kata haram pun ada. Ulama kata haram. Ketika buang air tu dah ada cincin tertulis nama Allah ada di tangan dia. Ada yang kata gitu. Lepas tu telefon tu 30 juzuk tu. Dia kata duduk dalam tak kira, tak nampak sepuluh duduk dalam dada orang apa Quran. Lepas tu lagu mana? Tu tak kira tu. Hak duduk dalam telefon tu tak kira. Ni hak ni nampak terang tulisan tu. Tu sebab tu bagi saya baik tak sah. Tak sah buat lagi tu. Baik. Cuba kita tengok lagi sini. Ini adalah perbuatan Nabi sudah diketahui sebab dalam hadis terdapat dalil yang menunjukkan kewajipan menghindarkan sesuatu yang terdapat nama Allah tu. Hak bawah tak habis lagi bawah tu. Tu tak apalah. Kita baca dah ni tu. Mana hadis ni dhaif lah. Dia sebenarnya mungkar ni dhaif berat tu. Bila kata mungkar. Dalam hadis terdapat dalil yang menunjukkan kewajipan menghindarkan sesuatu yang terdapat nama Allah dari dibawa masuk ke dalam tandas. Begitu juga hukum membawa masuk Al-Quran. Bahkan larangan membawanya lebih aula kerana terdapat dalamnya kalam-kalam Allah yang lebih dari nama Allah itu sendiri. Al-Amir Al-Yamani berkata, ini adalah perbuatan Nabi SAW yang telah diketahui sebabnya, iaitu memelihara sesuatu yang terdapat sebutan Allah dari tempat-tempat yang dianggap keji. Ia tidak khusus pada cincin sahaja, bahkan setiap yang dipakai yang terdapat nama Allah padanya. At-Tibi berkata terdapat dalil dalam hadis ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang hendak beristinja supaya menjauhkan nama Allah dan Rasulnya serta Al-Quran dari tempat. Dia masalahnya gini, sebab tu kita kena faham dia panggil pekoh lah. Misalnya kita pergi mana-mana, kita bawa beg, kita bawa laptop misalnya. Dalam tu kadang-kadang ada kitab-kitab, kadang ada Quran pun ada dalam beg kita. Nak tinggal luar kau tu. Nak tinggal luar. Terbaik tinggal luar rasa tak terbaik. Duk mai tinggal baru ni kena dah Ni kena pula lagu mana. Sebab tu kita kena faham lah. Sebab tu dalam bab khilah ni kita kena tengok. Sebab itulah kalau dalam konteks sekarang, bilik air ada tempat kita di masjid ke mana-mana ke tak? Mana kalau kita masuk, kalau ada Quran dalam tu pun tak apa. Sebab dia kira makut tu lah. Syarat dia kena bersih. Syarat dia kena bersih. Tu. Dia kena bersih. Mana kita masuk beg tu tamu-tamu kita. Misalnya nak pergi kuliah. Bawa laptop mari masjid. Sakit perut pergi. Lepas tu nak tinggal mana? Laptop nak tinggal luar. Kita pakai pendapat tak boleh masuk. Mana tak boleh masuk dalam bilik. Tu berdasar pada kita faham gitu. Tu ulama kata tak apa bawa masuk asal ke bersih. Jadi makna hak dikira tak lehnya tu makuk tu. Hak tu yang dimaksud ke tanah. Situ. Jadi tak jauh dah sikit dalam bilik tu juga, dalam bilik tanah tu juga. Tapi syarat kena bersih. Kalau tak bersih, hak tu kita pun rasa pelik lah nak bawa masuk tu. Seboleh-boleh gitulah. Tu kan. Baik. Yang terakhir saya ambil lagi sini. Hadis yang ke-11, an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-baras intalaqa hatta la yarahu ahadun. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang air, Nabi pergi jauh sehingga tidak dilihat oleh sesiapa pun. Al-baras tu maknanya situ maknanya buang air. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hendak buang air atau akan pergi ke tempat yang jauh, disyariatkan menjauhkan diri dari orang ramai ketika buang air di tempat-tempat terbuka seperti di padang pasir.
Maksud atau pengajaran daripada perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam ini ialah mengelak diri dari penglihatan manusia ketika buang air dan menghindarkan perasaan jijik atau gangguan kepada orang lain. Menepati maksud ini ialah membuat tanda khusus untuk buang air seperti tandas atau membuat tirai atau tabir untuk tempat buang air walaupun binatang tersebut dekat dan berada dalam rumah. Dia gini yang saya nak sebut sekali lagi. Hak ni kita boleh faham lah, mudah ni. Cuma kalau kita buat rumah, sebab saya tengok, saya pernah pergi ke rumah sahabat saya lah, cerita lama ni. Dia rumah 2 tingkat. Dia bilik air tu, bilik air di atas ke betul-betul duduk di ruang tamu tu. Jadi dia punya apa tu? Apa dia begitu? Dia tu bik nampak ke tu? Apa dia tu? Saluran dia tu lah. Hak gelekok gitu, sepayu tu. Hak ilahnya ketika dia duduk jamu, kita makan tu bunyi gluk-gluk-gluk bunyi tu. Saya pun dengar, saya kata patutlah dalam hadis kata tak boleh gini pun. Guru kita kata niat air terjun lah, dia kata. Niat air terjun. Bukan bunyi gluk-gluk saja, ada bunyi yang canggih lagi pada tu. Dia bunyi. Jadi kita duduk makan, nampak atas kepala. Jadi tujuan saya sebut tu mana kalau kita buat, cuba elok. Buat alik belakang. Cuba elok lah. Jangan wui siapa dua tamu duduk tengah minum. Kata adik kita bicara dah sebenarnya apa Nabi tak suwi guna tangan kanan. Takut telitah tu lah. Tak nak makan tu. Hak ni tak telitah lagu mananya. Moga dia tidak tutup setengah orang tu, dia tutup juga. Dia buat pula dengan kayu, dia tutup tak nampak, lepas tu dia cak comel. Comel nampak lah. Hak ni hidup gitu. No. Bakal dia tak ada mana tak lah. Moga 2 tingkat ke. Dia tu biar gelekok dia tu, tepat gitu tu. Kita kata kita 2-3 orang tu apa senyap tu tak kata gapo tu ngebunyi dia pun ngayu gok. Cuma guru kita je ni tolong sikit. Dia kata tak apa ni bunyi supaya dijeram tempat air terjun, dia kata warna rumah, dia kata bukan tempat air tu ni kata dah. Tu tak apalah sebenarnya ayatnya kalau kita tengok dari sudut ruh hak Nabi nak ni benda-benda gini jejek patut tak tidak menasabah, memang binatang itu tidak menasabah. Cara letak tu tidak menasabah, kena elaklah. Kena ambil kira lah. Mana kalau kita beli rumah ada gitu, ejah sikit lah. Buat. Tak banyak habis kos tu biar dia tutup. Dia boleh tutup tu. Sebab setengah-setengah tu, supaya saya duduk dalam rumah saya pun memang. Cuma dia tepi. Masuk muka pintu, tugas tu dia tu. Sebab apa muka rumah 2 tingkat dia? Tuan dia tu dia tutup khusus. Sehingga tak nampak. Nampak macam semi juga. Dia bubuh apa ni? Kata kapur putih tu. Molek lah. Dan memang hak tu dia jadi tak bunyi. Dia ada cara dia, jangan buat gitu. Sebab apa? Beruat tamu kan dia orang mari dia jamu tab, maka sekut bila-bila duk minum gluk-gluk bunyi dah. Semua pakat lenggok. Jadi kalau gitu hatulah Nabi tak say tu. Sebab tu sugi jauh tu. Apa tu takut mengganggu. Sebab tu termasuk dalam maruah juga tu. Sebab dia bahagia buang haji ni supaya profesor ke siapa supaya tu. Tok guru ke serupa je bak tu. Boleh faham lah tu bila saya kata serupa tu. Malah nak sebut lah ada lagi cerita berat juga ni parut ada. Ni cerita di Kedah. Kita pernah pergi Kedah dulu. Sewa lah rumahnya. Setahun sewa rumah tu. Bersama beberapa orang. Bilik air semua, bilik air dia buat pelik. Dia tutup tu ada sekaki setengah. Dia tak tutup atas tu. Bawah tu okey lah. Malah kalau kita lenggok lapik khusus, lapik batal pun boleh nampak dulu. Cuba bayar ke lagu mana. Lepas tu dengan kita tengok dulu kita tak kena dengan cara agama kita ni, susunan dia ni. Kita boleh nampak. Berasal pada ruh yang dikenakan oleh Nabi sebab dia sangat, dia ginilah mudah kalau saya sebut. Buang air ni perkara yang kira-kiranya sangat perlu dijaga sebab dia berkait dengan maruah seseorang. Siapa guru kita kata, dia kata ngesik molek bunyi kata. Kita kata tak boleh. Sebab tu kita kata kita ni kalau nak buat jadual makan, pokok kita ni kena buat jadual molek. Kena ejah molek jadual makan tu. Kalau tidak tak lalu nak makan pokok kita ni. Siapa setara tu tak kena tu binatang tu. Cara susun tu tak kena. Tidak mengikut sunnah tu. Kena jagalah. Ni. Apa yang pergi jauh tu apa? Tak suwi nampak. Nampak kepala pun tak suwi. Dia malu tu. Bunyi jauh tak tentu tak bunyi tapi kalau nampak tu sehingga dalam setengah riwayat jauhnya Nabi pergi tu sejauh mana dalam riwayat kata jauhnya sehingga kita tengok tu kita tahu orang cuma tak kenal siapa jauh kat lah tu mana kita kenal kalau sini duduk muka pintu tu kenal lagi tu
Kecuali hok mata tak apa terang tu hal lah. Ini mana hok mata molek nampak tu kita boleh kenal tu orang hok kita kenal agak nabi ini memang dia orang kenal. Sahabat kata tengok tu tak cek nabi jauh kat lah tu memeh pagar tu siapa begitu buat apa ya gitu mu tu ni tiba-tiba buat bila air gitu tak kena dengan ruh tu dengan ruh syariat cuba ejah lah. Lepas tu kalau beli dah rumah gitu nak kata tak boleh ejah boleh ejah lagi tu kos pun tidak besar sangat kena buat lah nak ambil on ni lah. Kalau tidak jiran mari sebab dalam hadis Nabi sebut kita memberi kegembiraan keselesaan kepada jiran ni termasuk sunnah kepada tetamu ni. Tiba-tiba mari tetamu lagu tu jadi hok nak makan banyak tak jadi. No. Tangan Nabi tak guna tak sebi guna tangan kanan takut telitah tu lah. Telitah maksud makan telitah ke tangan ni guna untuk istinja air. Takut telitah. Tu dia panggil budi agama pesitu ya dia kena jagalah. Gitulah maksudnya. InsyaAllah hadis yang ke-12 tu kita bincang minggu hadapan. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku laqul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.